آله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata musannif radhiyallahu anhu, warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadha qad nukila. Warujjihat, dan ditarjihkan, artinya dimenangkan pendapat bahawa ziyadatul iman artinya pertambahan iman. Bima tazidu ta'atul insani, bima dengan sebab, ma barang yang, tazidu bertambah, ta'atul insan yaitu ketaatan seseorang insan. Maknanya bertambah iman dengan bertambahnya ta'at. Wa naqsuhu binaqsiha, dan berkurangnya iman, binaqsiha dengan sebab berkurangannya, artinya itu adalah ta'at. Artinya berkurangan iman dengan sebab semakin kurangnya ta'at kepada Allah. Wa qilalah, artinya dan waqila dikatakan orang, la tidak apa dia? Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Waqila la, dan dikatakan orang tidak berlaku pertambahan iman, tidak berlaku pengurangan iman. Waqila la khulfa, yaitu dan dikatakan orang juga la khulfa, tidak ada sebarang perbezaan di kalangan ulama. Baik, kadza seperti ini, yaitu tidak ada sebarang khilaf di kalangan ulama, itu qad nukila telah dinakalkan orang, yaitu ulama menakalkan. Baik. Yakni, dan lebihkan, maknanya dan dilebihkan, dimenangkan, itu dilebihkan. Dan dilebihkan artinya dimenangkan akan qaul ulama, yaitu pendapat ulama. Apa dia? Dengan bertambah-tambah iman sebab bertambah ibadat. Jadi diterjemahkan taat itu dengan ibadah.
walhal ibadah itu sebahagian daripada taat kepada Allah. Artinya iman itu boleh bertambah dengan sebab bertambahnya ketaatan seseorang itu kepada Allah. Ini sesuai dengan kaedah yang disebutkan oleh ulama, man izdadat ibadatuhu izdadat ma'rifatuhu. Barang siapa yang bertambah ibadatnya kepada Allah, nescaya bertambah ma'rifahnya kepada Allah. Semakin banyaknya ibadat, semakin dalamnya ma'rifat. Artinya semakin kurangnya ibadat, semakin kurangnya ma'rifat kepada Allah. Jadi sebahagian ulama telah mentarjihkan, telah memenangkan satu pendapat daripada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Maka khilaf ini tidak pula merosakkan keimanan seseorang kepada Allah, kerana khilaf ini dikira sebagai iaitu khilaf dalam sudut ibadat, iaitu furu'ul aqaid, iaitu sekadar furu' di dalam ilmu aqidah, bukan usulul aqaid. Kalau seandainya berlaku khilaf di kalangan orang berkenaan dengan usulul aqaid, maka hukumnya adalah kufur, terkeluar daripada agama. Seperti khilaf katakan, adakah Allah itu wujud ataupun tidak? Kalau berlaku khilaf, ada mengatakan Allah tidak wujud, yang mengatakan Allah tidak wujud itu hukumnya adalah kafir, terkeluar daripada agama. Akan tetapi dalam masalah adakah bertambahnya iman dan berkurangnya iman, itu berlaku khilaf tentang masalah bertambah dan berkurangnya iman. Dan orang yang khilaf dengan pendapat yang mengatakan iman boleh bertambah dan boleh berkurang tidak menjadi kafir. Baik. Tetapi pendapat yang mengatakan boleh bertambah dan boleh berkurang itulah merupakan pendapat yang dimenangkan oleh para alim ulama. Baik. Ada dalil ke tak ada dalil? Ada dalilnya. Berkenaan dengan iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Baik. Apakah yang dinamakan taat? Bila kita mengatakan taat, pasti kita kena tahu taat itu apa dia. Taat itu adalah fi'lul ma'muri bihi wajtinabul manhiyyi anhu. Itu makna taat, yaitu melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu namanya taat. Sebahagian daripada ketaatan itu adalah melaksanakan ibadat. Maka pengarang ini menterjemahkan matan yang disebut oleh Ibrahim Al-Laqani. Perkataan taat itu diterjemahkan dengan ibadah. Sebab itu dia kata di sini, yaitu dengan bertambah tambah iman, sebab bertambah ibadah. Walhal ibadah salah satu daripada ma'murun bih, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kurang iman seseorang itu sebab kurang ibadah manusia, yakni manusia itu semakin kurang ibadatnya, maka semakin kuranglah imannya. Dan ini adalah pendapat yang ditarjih, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang dimenangkan oleh para alim ulama di dalam bidang akidah. Baik. Dan kata setengah ulama, yakni ulama usuluddin, tiada boleh bertambah ia, yakni iman itu. Dia tidak bertambah. Dan boleh kurang ia, tetapi boleh kurang. Dia kata ketaatan itu, iman itu tidak boleh bertambah, tetapi dia boleh berkurang. Baik. Nanti dijelaskan bagaimana tidak boleh bertambah, bagaimana pula boleh berkurang.
Dan kata setengah ulama bahawasanya dua qaul itu tiada berkhilaf-khilaf di dalam hakikatnya, yaitu pada hakikatnya kedua-dua pandangan yang mengatakan bahawasanya yang pertama iman boleh bertambah boleh berkurang, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, iman itu tidak boleh bertambah tetapi boleh berkurang. Maka dikatakan oleh ulama, kedua-dua pandangan itu sebenarnya tidak kontra. Tidak ada perkhilafan antara keduanya pada hakikat. Baik. Dan inilah sungguhnya dikhabarkan oleh setengah ulama. Maka inilah yang dikatakan oleh sebahagian daripada alim ulama kita. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu, kata jumhurul asy'ariyah, iaitu majoriti ulama yang berpegang dengan manhaj yang dibawa oleh Abul Hasan al-Asy'ari yang dikatakan al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Maka jumhur artinya majoriti. Majoriti al-Asy'ariyah ataupun pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu ahli sunnati wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata jumhur, apa dia? Bermula iman itu boleh bertambah ia. Iman boleh bertambah sebab bertambah amal manusia. Sebab yakni kerana bertambah amal, iaitu bertambah ketaatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya iman itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ini ditujukan kepada manusia yang bukan nabi, yang bukan rasul, yaitu orang selain daripada nabi dan rasul seperti kita semua. Artinya keimanan kita itu boleh semakin bertambah dan boleh semakin berkurangan. Apa sebabnya bertambah? Bertambah kerana ada taat. Kenapa dia berkurang? Kerana tidak ada taat. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh majoriti al-Asy'ariyah ataupun al-Asy'ariyah. Baik. Apakah amal manusia? Daripada artinya yaitu mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Ini katakan taat tadi, yaitu fi'lul ma'muri bihi wajtinabul manhiyi anhu. Itu makna taat. Melakukan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, itu namanya taat. Baik. Maknanya orang yang taat, ya, orang yang taat itu dikatakan sebagai muti'. Ya, orang yang taat atau ta'i, ini orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan menjauh, maknanya menjauhkan barang yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa jua yang ditegah oleh Allah, maka jauhkan. Yang diperintahkan oleh Allah, maka dilakukan. Orang ini dikatakan orang yang taat. Dan orang yang taat ini bertambah imannya. Bila dia tidak melakukan ibadah, tidak taat dia kepada Allah, melakukan larangan Allah, maka berkurang imannya kepada Allah. Maka bolehkah kita mengatakan seseorang yang kurang amalnya, kita kata kurang imannya? Boleh. Berdasarkan pendapat ini, yaitu pendapat majoriti al-Asy'ariyah, dan inilah pendapat yang dimenangkan di antara pendapat-pendapat para alim ulama kita. Dan kurang iman itu sebab kurang amalnya dan mengerjakan barang yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kurang iman tadi sebab kurang amalnya, dan pula lagi amal kurang, dan melakukan pula sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kalau kita lihat, yaitu orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah,
kebiasaannya mereka itu adalah dari golongan ahli sufi, yaitu banyak sembahyang malamnya, banyak wiridnya, banyak membaca Al-Qur'annya, ikhlas niatnya, khusyuk sembahyangnya, kemudian muraqabah dia kepada Allah, musyahadatnya kepada Allah, sehingga bersihlah hatinya dan mencapai dia kepada makam-makam yang tertentu. Maka orang ini dikatakan sebagai ahli ibadah yang mampu, yang sampai kepada tempat makrifat kepada Allah. Maka ulama kita mengatakan orang yang banyak ibadah tadi, orang itu semakin bertambah iman. Artinya orang yang istiqamah dengan amal, yang banyak wiridnya, yang banyak selawatnya, yang banyak membaca Al-Qur'annya, banyak bangun malamnya, banyak sembahyang sunatnya, maka orang ini kebanyakannya kalau kita melihat mereka adalah daripada golongan ahli sufi. Maka ahli sufi dia tidak boleh beramal berdasarkan kepada kejahilannya, walau banyak sembahyangnya sekalipun, tetapi oleh kerana sembahyangnya itu dilakukan tanpa ilmu, maka sembahyangnya itu mardudun, ditolak oleh Allah, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka cuma berjaga malam, mereka cuma banyak menyebut-nyebutkan kalimat Allah, yang kalimat Allah itu sekadar keluar daripada korongkongnya tanpa berkesan di dalam hati dia. Maka dengan sebab itu banyak amal mestilah berdasarkan kepada ilmu. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imamul Ghazali mengatakan, yaitu berdasarkan kepada hadis al-ilmu imamul amal. Pendek je tuan-tuan, al-ilmu imamul amal, yaitu ilmu itu menjadi ikutan kepada amal. Artinya amal kita tadi, sembahyang kita, angkat takbir kita, rukuk kita, i'tidal kita, membaca Al-Quran kita dengan tajwidnya, dengan fasahahnya, kemudian bila kita membaca tadi dengan penuh khusyuknya, tanpa ada perasaan ujub dalam hati kita, tidak ada riak dalam hati kita, apatah lagi takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keadaan yang sebegini, pastinya bertambah iman dia. Dan itulah pegangan majoriti al-Asy'ariyah. Dan kita adalah orang yang berpegang kepada keputusan para muhaqqiqin, yaitu para alim ulama yang telah menyaring pendapat-pendapat yang ada. Setelah itu mereka putuskan inilah pandangan yang rajih, pandangan yang kuatnya, pandangan yang dimenangkan. Maka pandangan yang dimenangkan itulah menjadi pegangan kita. Tetapi ulama membawa juga pandangan yang sebaliknya, tetapi masih di dalam itar, yaitu ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah, tidak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sedangkan dia khilaf, itu dikatakan furu'ul aqaid, yaitu sekadar masalah furu' di dalam ilmu akidah, bukan masalah usul. Kalau masalah usul tidak boleh khilaf, kalau masalah furu' boleh khilaf. Maka khilaf yang terjadi ini merupakan khilaf yang mu'tabar, iaitu khilaf yang diambil kira oleh para alim ulama, kerana mereka masing-masing khilaf itu adalah orang yang berautoriti. Nanti kita akan tengok siapa dia. Baik. Dan meninggalkan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kata, dan meninggalkan tadi dia kata kurang iman sebab kurang amalnya, dan mengerjakan barang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mengatakan iman boleh bertambah, boleh berkurang. Inilah qaul yang rajih, pendapat yang dilebihkan, pendapat yang dimenangkan. Maka lawan daripada rajih dipanggil marjuh, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, yang tidak terpakai. Baik. Sebab itu dalam masalah ini kita melihat Al-Imam Ad-Dasuqi, iaitu Hasyiah
dia mensyarahkan kepada syarah yang telah dibuat oleh Al-Imam Sanusi terhadap matan Ummul Barahin. Matan Ummul Barahin dikarang oleh Al-Imam Sanusi, dan syarahnya itu turut dikarang oleh Al-Imam Sanusi, dan syarah yang dikarang oleh Imam Sanusi itu disyarahkan lagi oleh Al-Imam Ad-Dusuqi. Tuan-tuan, ini sekadar pengalaman. Saya sangat teruja dengan satu kiai, namanya Kiai Abdul Hakim Lasem di Jawa. Beliau mengarang Bahar Rajaz, iaitu satu syair tentang akidah, sifat 20, daripada mula sampai habis. Banyak matan-matan dia. Dikarang ketika berusia 17 tahun. Bapa dia Kiai Masduki nama dia. Kiai Masduki ni kata, kamu syarahkan matan yang kamu karang, dan bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab dengan rentak syair Arab, namanya Bahar Rajaz. Kemudian setelah 40 tahun beliau mengarang pula syarah dia. Tajuk dia Az-Zakhairul Mufidah, tajuk kitab dia, kitab dalam bahasa Arab syarah dia. Dan beliau ni Kiai Abdul Hakim tak pernah belajar di negara Arab, tapi menulis sebuah kitab dalam bahasa Arab yang tebal, ada di rumah saya. Diijazahkan terus kitab tadi itu dengan matan yang dikarang ketika usia 17 tahun, terkatan 5 lah tuan-tuan, ya. Semua bab dalam masalah akidah. Dan dia mensyarahkan kitab dia ketika usia 40 tahun. Almarhum Kiai Abdul Hakim Masduki. Lepas sejarah dia meninggal. Tapi sempat mengambil ijazah kitab Az-Zakhairul Mufidah yang dia sini karang, ya. Dan saya sempat ambil gambar, ni selingan lah ni, ambil gambar dengan dia. Ambil gambar tu tak ke mana pergi. Dia ketika ambil gambar dia menangis. Dia kata cepat ambil gambar. Ya boleh ambil gambar. Saya ambil gambar. Kemudian nak balik, tanya dia, kenapa Kiai menangis? Saya tanya, sebenarnya saya tak suka bergambar, dan saya memang tak bergambar dengan siapa-siapa pun. Tetapi dia kata li'idkhalis surur, supaya memasukkan rasa gembira kepada tetamu yang datang. Dia kata, kamu yang datang daripada jauh, daripada Malaysia, ambil pula ijazah aku tulis kitab ni, dia kata, jadi nak rasa seronok di hati kamu, walaupun tak seronok kat dia. Kiai Abdul Hakim Masduki, dia menangis. Tapi karangan dia Masya Allah tebal tentang kitab bahasa Arab dia. Dia karang matan, setelah itu dia karang syarah. Ini pula datang satu ulama macam Imam Sanusi tadi, mengarang matan, mengarang pula syarahnya, menjelaskan matan-matan dia. Datang Al-Imam Ad-Dusuqi mensyarahkan pula syarah kepada Imam Sanusi. Nama dia Hasyiah Ad-Dusuqi, kitab tersebut, ya. Dalam Hasyiah Ad-Dusuqi disebutkan tentang Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Beliau mengatakan masalah, yaitu ibadah dan juga taat. Dia bahaskan di situ sembahyang dan juga taat. Mana satu dikatakan hamba, mana satu dikatakan perbuatan hamba, mana satu dikatakan perbuatan Allah. Yaitu perbuatan berdiri, rukuk, i'tidal, sujudnya itu dikatakan makhluk bagi Allah, ta'alluq pada sifat kudrat Allah Ta'ala. Tetapi nama perbuatan itu taat, itu perbuatan hamba. Maka berlakulah khilaf di kalangan ulama, sehingga dikatakan bahawa itu adalah kalam yang dituduh kepada Al-Ustaz Abu Ishaq mengatakan demikian, kerana telitinya para ulama, ya. Tapi perbahasan dia panjang. Artinya apa dia? Ini sebahagian daripada perbahasan ulama usuluddin, dan ianya berbau tasawuf juga, berkenaan dengan taat, sehingga tidak memandang perbuatan-perbuatan ibadah itu datang daripada keupayaan diri dia, tetapi datang 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ni pun ada disebutkan, yaitu ketaatan atau tidak taat tidak akan mengurangkan keimanannya, kerana iman itu adalah hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak ukur dia bertambah, dia berkurang? Kalau sebatang pensel kita asah, dia makin berkurang.
Tapi bagaimana kita kata dia bertambah? Kalau memang panjang itu, bertambah jadi panjang mana? Sampai ke mana panjang dia? Maka oleh kerana itu ulama kita mengatakan tak ada tambah, tak ada kurang. Nanti ada perbahasan dia dan lebih detail dalam kitab ini, yaitu Tuhfatul Murid syarah kepada Jawharatul Tauhid. Saya tak tahu terjemah ke tidak, ni kita Arab, dalam bahasa Arab. Baik. Dan kata Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, ya, Abu Hanifah kata Abu Hanifah, yaitu dia kata daripada Abu Mansur Al-Maturidi dan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhuma. Adakah dia? Sebentar tuan, nak tengok juga kitab ni dulu sikit. Wa huwa an-Nu'man bin Thabit, ya. Baik, dia kata, dan iman itu tiada boleh bertambah dan tiada boleh kurang. Takkan dia bertambah, takkan dia berkurang. Kerana bahawa sesungguhnya hakikat iman itu racan tu ibarat atau ibarat ataupun ungkapan dalam bahasa Melayu. Iman itu adalah satu ungkapan cuma daripada i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang putus. Nak kita nampak iman tu nampak ke tak nampak? Tak nampak. Ada ke tak ada dia? Dia ada pada seseorang. Perbuatan taat yang kita lihat ialah pergerakan. Yang kita lihat anggotanya sedang tunduk, dinamakan rukuk. Dia sedang berdiri, namanya qiyam. Dia sedang letak kepala di atas lantai, namanya sujud. Sujud itu tidak wujud, tetapi yang wujudnya adalah perbuatan meletakkan kepala di atas lantai, meletakkan tangan di atas lantai, meletakkan lutut di atas lantai, menekan perut-perut jari ke atas lantai. Nama perbuatan itu dipanggil sujud. Yang sujud itu tidak wujud, tidak ada, karena tidak dapat ditunjuk. Yang dapat ditunjuk adalah orang yang sedang membongkokkan kepalanya. Yang semua orang faham, perbuatan itu dipanggil rukuk. Iman, orang itu dia rajin sembahyang, kita kata dia ada iman. Tapi iman itu nak ditunjukkan di mana tempat tinggal iman. Dia kata dalam hati. Dalam hati ke dia seperti tak ubah. Satu benda yang kita beli, kita kata ni mahal ke murah. Kita kata ni mahal. Mahal tu di mana? Yang ada cuma mikrofon, tetapi mahal tidak wujud. Dipaham daripada harga yang banyak, kita beli dengan banyak duit, namanya mahal. Kita beli dengan harga murah, duitnya sedikit, dipanggil murah. Murah pun tak ada, mahal pun tak ada. Tapi dia wujud cuma atas dasar pemahaman. Demikian iman. Jadi bagaimana nak bertambah dia? Bagaimana nak berkurangnya iman? Bagaimana bertambahnya mahal? Bagaimana berkurangnya mahal? Tidak dapat dilihat, cuma dipaham semata-mata. Daripada perbuatan-perbuatan orang yang ambil keluar duit daripada poket, letak dalam tabung, kita kata dia bersedekah. Namanya bersedekah, kita faham daripada perbuatan. Maka dia rajin sembahyang, daripada perbuatannya dipanggil taat. Baik, demikian taat itu melambangkan adanya iman. Di mana iman dia? Bagaimana rupa dia? Dapatkah ditunjukkan? Tak dapat. Sama je macam mahal tadi. Kita kata cantik mikrofon ni, ya, cantik mikrofon. Cantik tu macam mana? Yang ada cuma mikrofon yang bentuknya begini, tetapi oleh kerana bentuk begitulah orang mengatakan cantik. Baik, boleh faham tuan-tuan? Ya, sebahagian namanya dipanggil amrun i'tibari. Nanti kita masuk dalam perbahasan sifat wujud. Dia amrun i'tibari, wujud pada zihin, tidak wujud pada kharij. Wujud dalam pemikiran, tidak wujud pada luaran. Baik.
Ini perbahasan falsafah ke? Bukan perbahasan falsafah. Ini kan khilaf di kalangan Abu Mansur Al-Maturidi dan juga bersama dengan dia Imam Abu Hanifah. Takkan Imam Abu Hanifah nak kita kata tokoh falsafah yang hebat. Dan khilaf itu adalah apabila nak mentakyinkan bertambah iman, berkurang iman. Sedangkan dalil ada menyebutkan bertambah iman, berkurang iman. Apa makna dia? Bila nak kita menangkan pandangan kita, pastinya kita boleh menolak pandangan orang lain. Maka oleh kerana Imam Abu Hanifah dan juga Abu Mansur Al-Maturidi dapat menjelaskan makna sebenar perkataan yang mengatakan bertambah dan berkurangnya iman itulah, maka orang berpegang dengan pandangan dia. Dan dia ada hujah. Baik, kita jangan kita katakan salah pandangan ini, tapi dengar hujah dia dulu. Dah. Sebab yang bercakap bukan calang-calang orang, iaitu Imam Abu Hanifah. Baik. Maka pandangan Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Al-Imam Abu Hanifah, iaitu iman tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Dia statik. Baik. Betul ke statik tuan? Kami sebut salah lah kan? Baik. Bunyi macam cakap putih kan? Baik. Kerana bahawa sesungguhnya hakikat iman itu sendiri, iman itu sendiri racan, iaitu satu ungkapan. Ini bahasa lama lah, racan ni iaitu maknanya ungkapan. Ungkapan daripada i'tiqad, iaitu pegangan hati yang jazim, artinya yang tidak akan berubah sama sekali. Baik. Lagi sampai kesudah-sudahan jazam, iaitu kesudah-sudahan jazam tersebut mana? 100% kalau kita markahkan 100%. Dah. Maknanya itu yang paling tingginya dan tidak boleh kurang daripada itu. Baik. Bagaimana kita nak mengatakan dia bertambah, dia berkurang? Tak dapat. Iman tu memang macam tu. Bila jazam, maka dia 100% lah. Baik. Syahdan. Kata jumhur Asy'ari, ini ada jawapan yang alasan daripada Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkenaan dengan iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurangan. Ya. Baik. Boleh kita katakan racan itu ungkapan atau satu nama bagi i'tiqad yang jazim sampai kepada kemuncak jazam. Nah, itu. Baik. Syahdan. Kata jumhur Asy'ari, arti iman boleh bertambah dan boleh kurang itu, jadi dia ulang balik. Iaitu dia kata, kalau menurut jumhur Asy'ari, iaitu majoriti yang mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, maksud daripada iman boleh bertambah dan iman boleh berkurang itu, iaitu apa dia? Tiada menilik kepada tempat yang tertentu, ya. Tidak menilik kepada tempat yang tertentu, kerana bahawasanya telah maklum kepada kita bahawa sesungguhnya iman Nabi dan Rasul dan malaikat itu tiada boleh bertambah dan tiada boleh berkurang sekali-kali. Ya, itu kalau kita katakan dibandingkan dengan manusia yang bernama Nabi, manusia bernama Rasul, itu tidak pernah berlaku pengurangan pada iman dia. Baik, yang kita maksudkan bertambah berkurang ini kepada manusia yang selain Nabi dan Rasul ataupun para malaikat. Para malaikat, Nabi dan Rasul, mereka itu bertambah-tambah keimanan dan tidak pernah berkurangan. Baik.
Dan telah masyhur ikhtilaf radhiyallahu anhum di dalam itu. Dalam masalah ini dia kata telah pun terjadinya khilaf di kalangan para alim ulama. Ya, maknanya ada mengatakan bertambah, ada mengatakan boleh berkurang, ya. Tapi iman para nabi dan rasul tidak pernah berkurang, bahkan bertambah. Iman para malaikat statik, tidak bertambah dan tidak pula berkurangan. Baik. Tapi manusia yang awam itu boleh bertambah, boleh berkurang. Maka ulama kita mereka cantikkan. Dia kata boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Itu Nabi dan Rasul. Boleh bertambah, boleh berkurang, itu keimanan manusia biasa. Tidak bertambah dan tidak pula berkurangan, itu iman para malaikat. Dan itu berdasarkan khilaf yang banyak ini dimurnikan oleh para alim ulama kita. Dan pemurnian tersebut masih dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Baik. Soal, apabila ditanyai orang akan dikau, adakah iman? Dia kata boleh tanyai akan dikau. Maknanya apabila ditanyai orang akan dikau, orang tanya kepada engkau, adakah iman itu qadim atau baharu? Ini pula. Iman tu qadim ke baharu? Ini khilaf lagi. Ini khilaf lagi. Baik. Jawab olehmu. Kata jumhur Hanafiyah. Jumhur Hanafiyah, majoriti ulama yang berada di bawah mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, iaitu makhluk. Iman itu adalah makhluk. Baik. Makhluk dengan iktibar, dipandang pada sudut. Kita katakan dengan iktibar, dipandang pada sudut tasdik, iaitu membenarkan. Siapa membenarkan? Oleh orang yang telah mukallaf, akil baligh dan sampai dakwah Rasul. Baik. Jadi dia kata jumhur mazhab Hanafi, dia kata bahawa iman itu makhluk, itu pun dipandang pada sudut orang mukallaf itu membenarkan, kerana sesuatu yang terbit daripada makhluk maka dia makhluklah. Baik. Dan kata setengah ulama, iaitu satu pandangan yang kontra. Dia kata apa? Iaitu qadim. Dengan iktibar, iaitu dipandang pada sudut hidayatullah kepadanya dengan bersifat keimanan, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang datang daripada Allah dikatakan qadim. Sesuatu yang terbit daripada makhluk dipanggil baharu. Maka mereka mengatakan, sebahagian mengatakan iman itu adalah baharu, sebahagian mengatakan iman itu adalah qadim. Baik. Faedah. Bermula nama Islam. Ini tuan-tuan, dulu ada orang bertanya. Ya. Dia tanya, adamul makhluqat itu makhluk ke tidak makhluk? Ini jarang kita dengar kan orang membahaskan benda yang macam itu. Tetapi ada orang bertanya. Yang bertanya siapa? Daripada Indonesia. Dia mengikuti, dia kata pengajian tuan, dia orang Minang. Dia kata saya mengikuti pengajian tuan daripada kitab Aqidatun Najin yang tiba-tiba terhenti lama dah. Saya nak tanya, dia kata, adakah adamul makhluqat itu baharu atau qadim? Wah, ni soalan dia hebat. Entahnya hitam pukang saya jawab. Ni orang hebat lah, ya. Maknanya dia kata di tempat saya ni tuan guru dia dah meninggal dunia. Memang pakar akidah, sehingga nak murid dia soalan dia pelik-pelik. Soalan dia memang hebat-hebat. Soalan dia sangat hebat. Banyak lagi lah soalan-soalan dia tadi itu memang soalan yang sangat hebat lah, ya. Tak pernah lagi orang awam bertanyakan kepada ustaz dia tentang adamul makhluqat. Dia bahas adam makhluqat tu detail pula lagi. Bila kita jawab macam ini, dia detailkan lagi. Berapa pecahan adam makhluqat? Dia minta pecahan tu dipecahkan. Pecahan adam makhluqat tu ni pecahan dia. Tolong perjelaskan.
Sebab dia kata bukan nak menguji, tapi dia kata guru kami telah meninggal dunia, tapi meninggalkan penulisan yang banyak tentang ilmu akidah. Jadi minta dijelaskan tentang adamul makhluqat. Anu makhluqat ini tentang peristiwa sesuatu yang belum lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala. Istilahnya a'yan sabitah. A'yan sabitah, sesuatu yang sabit dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Bukan a'yan kharijah. Inilah perbahasan martabat 7. Ulama kita direngkaskan daripada sifat 20 ini untuk lebih memahami, direngkaskan lagi sehingga jadi 7 sahaja. Dan 7 ini tak semua orang yang boleh membahaskan. Ada yang cuba membahaskan, akhirnya tergelincir langsung keluar daripada agama. Hati-hati. Sehingga timbullah iaitu buku yang bernama Hakikat Insan. Sebab kesan daripada kegelinciran. Jaga-jaga. Kita pula baca je, ambil buku baca. Tuan-tuan, untuk mengarang sebuah kitab, ulama kita mentalaah bukan satu kitab, daripada kitab yang pelbagai, daripada karangan ulama-ulama yang muktabar dalam bidang dia. Ulama sufi ada dia punya ikutan dia, ada ulama dia, ada yang muktabar di kalangan ahli sufi. Dan kitab-kitab sufi bukan semuanya satu level. Ada level yang tinggi, ada level yang pertengahan, ada level yang bawah. Level yang bawah semua orang boleh baca. Level pertengahan itu tak semua orang boleh baca. Level yang paling tinggi itu jangan dibaca. Bahkan ulama sufi sendiri pun mengatakan, aku haramkan kitab aku ini dibaca oleh orang yang bukan ahlinya. Tak boleh tengok kitab ni, tak boleh baca, nanti salah faham. Bila dicuba memahamkan dengan caranya sendiri tanpa ada akidah yang betul, akhirnya dia tidak mencantikkan akidah, bahkan merosakkan akidah sehingga satu tahap tergelincir dan jatuh dalam gaung kekufuran. Sangat berbahaya. Kerana ilmu tasawuf yang mukasyafat, yang sampai kepada level yang sangat tinggi tersebut, lautan yang sangat dalam, memerlukan kepada peralatan yang canggih untuk masuk sampai ke dalam. Karena semakin dalamnya lautan tadi, semakin banyak perhiasan-perhiasannya, dan kebanyakannya adalah kawasan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh sebarangan orang. Baik. Faedah dana azan kah? Azan. Satu. Baik. Faedah. Bermula nama Islam dan iman itu khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dah masuk dah ni perbahasan sifat wujud. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya risalah kitab ini, baru nak mula. Ni nak membahagikan sifatnya. Risalah kitab ini, kitab Matan Jauharah, syarah Matan Jauharah yang kita baca ni dibahagi 3 bahagi. Maknanya daripada kitab yang besar ni, ulama kita dia kecilkan skop. 3 ni je dia kata, takkan keluar daripada 3 ni. Bacalah daripada mula sampai sudah. Nanti 3 ni lah yang akan kamu jumpa, dia kata. Kalau kita nampak, kita akan kelaskan dia. Oh, ini perbahasan bab yang pertama. Kita baca lagi, oh ini berkait dengan bab yang kedua. Yang ini pula terkait dengan bab pertama, bab kedua, bab ketiga mungkin. Jadi dia kata 3 sahaja. Bacalah apa kitab pun berkenaan dengan akidah, maka dia takkan lari daripada 3 perkara. Pertama, bicara kepada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Baik. Dan kedua, kepada nubuwah, iaitu kenabian atau nabawiyah, dia kata, iaitu kenabian, tentang sifat yang wajib bagi nabi, sifat yang mustahil yang tidak ada pada nabi, dan sifat yang harus yang ada pada nabi. Jangan kita kata nabi itu bersifat wajib, mustahil dan harus. Bukan. Nabi itu bersifat wajib dan harus, tetapi tidak bersifat dengan mustahil. Allah itu bersifat dengan yang wajib dan juga yang harus, tidak bersifat dengan mustahil. Maka perbahasan sifat 20 kalau kita perincikan, bahasanya adalah Allah itu bersifat 20 sifat yang wajib dan tidak bersifat dengan 20 sifat mustahil.
dan bersifat dengan satu sifat yang halus. Para nabi bersifat 4 dengan sifat yang wajib dan tidak bersifat dengan 4 sifat yang mustahil dan bersifat dengan sifat yang harus yang cuma satu. Baik, maka kita bahaskan 20 sifat wajib, itu perbahasan uluhiyah ataupun ilahiyah, sama aja, uluhiyah atau ilahiyah. Sekalipun ada ulama menulis satu kitab berkenaan dengan perbezaan antara al-ilahiyah dan al-uluhiyah. Nah, tapi kita tak apalah, yang kita faham uluhiyah ke ilahiyah tadi perbahasan ketuhanan, itu sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang terkait dengan para nabi dipanggil nubuwah ataupun nabawiyah. Ini disebut nabawiyah. Dan ketiga, bicara kepada i'tiqad yang bangsa sam'iyah. Sam'iyah artinya perkara-perkara gaib yang kita dengar dengan telinga tetapi kita tak pernah lihat. Seperti apa? Seperti para malaikat. Ada pernah tengok malaikat? Dia kata pernah kat rumah ramai. Dah sah. Ada masalah psikiatri kan? Pernah masuk kubur, pernah tengok alam barzakh. Dah, itu perkara gaib. Baik, pernah tengok syurga neraka. Itu semua perkara gaib. Pernah lihat tak? Tetapi wajib mengimani. Wajib mengimani inilah dikatakan sam'iyat, perkara yang didengar dengan telinga melalui lidah para ulama. Yang lidah para ulama ini mereka saling sampai menyampai, saling dengar dan menuturkan sehinggalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarnya daripada ulama. Ulama yang menuturkan, ulama itu juga mendengar daripada ulama yang lain yang menuturkan perkara itu kepada dia. Nak tengok tak nampak. Akhirnya di mana punca dapat? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran yang mengkhabarkan idza waqa'atil waqi'ah al-qari'ah mal qari'ah. Ini Quran mengatakan iaitu qur'ah ataupun qar' maknanya ketukan yang kuat. Al-qari'ah, ketukan yang kuat, bukan ketuk. Dia ketuk dia sehingga kalau didengar datang orang daripada luar ketuk rumah kita, terkejut kita. Ini qari'ah. Maka Allah menggambarkan hari kiamat itu seperti ketukan yang mengejutkan orang. Lah, maknanya apa? Terkujat ke apa istilah dia? Terkejut benarlah. Itu bahasa Sembilan lah. Kan? Itu al-qari'ah. Jadi maknanya itu perkara apa? Perkara sam'iyat. Belum kita tengok lagi, belum kita dengar lagi. Cuma kita dengar cerita dia je. Ketukan itu belum kita dengar. Dan seperti ketukan itu juga belum kita rasai lagi. Itu sam'iyat. Siapa cerita? Ulama yang cerita. Daripada mana? Daripada ulama yang lain. Mana asal dia? Al-Quran yang mengatakan demikian. Dah. Kemudian itu namanya sam'iyat. Maka perbahasan usuluddin terpecah kepada 3 sahaja. Ketuhanan, kenabian, perkara gaib. 3 sahaja. Azan. Soal tu. 9 minit lagi. Baik. Kata lajak. Kemudian dia kata syahdan, apabila telah mengenal engkau. Baik, ini kita berhenti di sinilah ya, sebab ini kan panjang, terhenti setengah. Kita ambil lah pada syahdan, apabila telah mengenal engkau. Baik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.